Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang penonton TV Al-Hijrah yang dirahmati Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu syirikkan dia dengan sesuatu apa sekalipun, dan berbuat ihsanlah kepada ibu bapa. Sidang penonton sekalian, hari ini saya ingin berkongsi satu kisah cerita mengenai doa seorang ibu kepada anaknya, yang mana bagaimana seorang anak ini tidak mengindahkan sahutan atau panggilan daripada ibunya. Kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini berlaku pada zaman Bani Israel. Bagaimana kisah seorang ahli ibadah ini yang begitu tekun beribadah tetapi tidak menyahut panggilan ibunya. Kisah si Juraij yang saya ingin berkongsi. Datanglah si ibu Juraij ini untuk berjumpa dengan anaknya yang kebetulan itu sedang solat. Maka panggillah ibunya, Juraij, wahai Juraij. Si Juraij yang kebetulan sedang solat akhirnya meneruskan solatnya. Begitulah pada hari yang kedua dan yang ketiga. Si ibunya kembali ke rumah dengan perasaan yang cukup sedih kerana tak dapat berjumpa dengan anaknya. Sidang penonton sekalian, maka si ibu ini yang telah berkecil hati dengan anaknya berdoa, Ya Allah, anakku ini tidak menyahut panggilanku, dan aku berdoa si anakku ini tidak akan mati selagi mana tidak berjumpa dengan seorang pelacur. Na'udzubillah. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, makbul si doa ibu ini akibat si anak ini tidak mendengar, tidak menyahut panggilan ibunya, yang menyebabkan ibunya berkecil hati. Maka datanglah pelacur ini ingin menggoda si Juraij yang merupakan ahli ibadah ini. Dipendekkan cerita tuan-tuan, akhirnya mengandunglah si pelacur ini. Na'udzubillah. Maka datanglah orang kampung yang marah akan si Juraij ini akibat telah lahirnya seorang bayi yang haram. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala, si Juraij ini yang telah pun didesak oleh orang kampung yang hilang kepercayaan kepada Juraij. Maka sebelum itu Juraij itu telah kembali solat. Izinkanlah aku untuk bersolat dan berdoa. Takdir Allah, setelah si Juraij ini mengetuk perut bayi tersebut, maka bayi tersebut telah berkata bahawa yang sebenarnya bapa aku ini bukanlah si Juraij, tetapi seorang pengembala kambing. Na'udzubillahi min zalik. Sidang penonton sekalian, moral daripada cerita ini yang boleh kita kongsi, yang boleh kita ambil, bagaimana doa seorang ibu kepada kita. Walaupun ahli ibadah ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kecil, hanya sebab yang cukup kecil, kerana kecil hati seorang ibu tidak menyahut, yang mana anaknya si Juraij tadi tidak menyahut panggilan ibunya, tapi doanya Masya Allah, doanya makbul. Maka hari ini pengajaran juga untuk ibu. Maka janganlah kita doa yang tak baik untuk anak kita, tapi sebaliknya kita doalah yang baik, kita panggil dengan panggilan yang baik, kita gelarkan dengan gelaran yang cukup baik. Pengajaran yang kedua juga, keutamaan kepada ahli ibadah, perbezaan perbandingan di antara ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Sekiranya Juraij ini adalah seorang yang berilmu, maka dia akan menghentikan solatnya dan akan menyahut panggilan ibunya. Kemudian pengajaran yang ketiga juga yang boleh kita ambil, keutamaan juga kepada kita pada zaman sekarang ini adalah di antara beribadah, tapi dalam konteks, dalam keadaan zaman sekarang ni, keutamaan pada masyarakat kita adalah untuk turun berjumpa dengan masyarakat sebagai seorang yang amal ma'ruf nahi mungkar, berbanding dengan kita yang duduk di dalam masjid dan hanya beribadat untuk diri sendiri kita. Kemudian
pengajaran yang seterusnya boleh kita ambil daripada kisah ini juga, tentang bagaimana jika seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah si Juraij tadi yang telah dituduh oleh orang kampung, katanya telah berzina dan mengakibatkan lahirnya seorang anak luar nikah. Apa si Juraij ini buat? Dia bersolat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kita ambil pengajaran ini, yang sering kadang-kadang kita diuji dengan masalah kerja, dengan masalah ibu bapa, dengan masalah di tempat kerja, dengan masalah di sekolah dan sebagainya, dengan kawan-kawan. Maka tidak kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon semoga diberi petunjuk dan kemudahan, semoga mudah dan semoga diberi kemudahan untuk mendapat jalan penyelesaian. Pengajaran yang keempat yang boleh kita ambil daripada kisah ini, seperti mana ayat yang telah pun saya baca di awal tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang mana suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, suruhan berbakti kepada ibu ayah, berbuat ihsan kepada ibu ayah ini, ayatnya berada selepas kepada taat dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala meletakkan suruhan ini selepas bertakwa kepada Allah, menunjukkan satu suruhan yang cukup besar. Bila cukup besar, maka besarlah juga ganjarannya. Kemudian, sidang penonton sekalian, pengajaran yang terakhir yang boleh kita ambil juga daripada kisah si Juraij ahli ibadah ini dengan ibunya, yang mana si Juraij tadi kesalahannya hanya tidak menyahut panggilan ibunya, yang menyebabkan si ibu tadi berkecil hati. Ini pengajaran yang terakhir yang boleh kita ambil. Sebelum kita menuduh pada seseorang, yang mana si orang kampung tadi menuduh si Juraij yang menyebabkan lahirnya anak luar nikah, kita kena usul siasat, kita kena selidik dahulu sebelum untuk memastikan sesuatu perkara. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, di malam yang cukup hening ini, mari kita tadahkan tangan kita, berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi rahmat dan keberkatan untuk diri kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيارة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kasihanilah ibu bapa kami, rahmatilah ibu bapa kami sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, penonton setia TV Al-Hijrah, demikian sesi muhasabah diri pada kali ini. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.